Letupan demi letupan silih berganti. Hanya kerana dari sebatang mercun yang mahu diuji, kampung baru Sungai Buloh dilanda malapetaka yang besar. Kesannya sangat mega, sehingga akan meragut 26 nyawa. Minggu ini, Syak Dedah membawakan sebuah kejadian letupan kilang mercun Bright Sparklers atau lebih dikenali sebagai tragedi Hiroshima Sungai Buloh. Tiada siapa sangka, dalam cuaca tenang pada 7 Mei 1991 akan berlakunya satu kejadian malang yang menggemparkan seluruh negara. Kira-kira pukul 3.45 petang, suasana tenang di kampung baru Sungai Buloh tiba-tiba bertukar menjadi kucar-kacir. Secara tiba-tiba sahaja bunyi letupan yang sangat kuat dan secara terus-menerus membuatkan kawasan tersebut menjadi porak-poranda dan hiruk pikuk apabila penduduk kampung dan orang ramai lari menyelamatkan diri. Persoalannya, bagaimana letupan mega ini boleh berlaku? Apakah punca sebenar sehingga terjadinya letupan yang meragut 26 nyawa ini? Jawapannya adalah daripada sepatang mercun. Menurut Ketua Balai Polis Damansara Damai, Sarjan Major Selamat Mahfud, dalam satu wawancara, seorang ahli kimia dari Hong Kong telah menjalankan ujian pada sejenis mercun. Tragedi bermula apabila mercun tersebut sepatutnya meletup ke atas, tetapi bahan tersebut telah tumbang dan meluru pada tempat simpanan bunga api yang telah dikotakkan. Ekoran kejadian itu, berlakulah siri letupan yang sangat dahsyat. 10 minit selepas kejadian pertama, letupan kedua pula terjadi. Tidak terhenti setakat itu, sekitar pukul 4 petang, letupan siri ketiga pula berlaku. Dan ini merupakan letupan paling kuat kerana boleh dirasai sejauh 4 kilometer. Selepas letupan ketiga, 20 letupan lagi telah menyusul sehinggakan kepulan asap dapat dilihat dari jarak 8 kilometer. Berdasarkan laporan, hampir 200 tan belerang telah meletup dalam siri kejadian ini. Akibatnya, 26 mangsa terkorban, 83 yang lain tercedera dan hampir 200 buah rumah berhampiran telah mengalami kerosakan. Tidak terbayang di akal bagaimana pasukan penyelamat melakukan gerak kerja untuk menyelamatkan mangsa serta mengawal keadaan. Seorang ahli bomba yang terlibat dalam operasi tersebut, Hamzah Buyuk, pegawai bomba kanan dan penyelamat Shah Alam, telah berkongsi pengalamannya bersama sebuah akhbar tempatan. Menurutnya, beliau dapat melihat kepulan asap besar sejauh 10 km dari tempat kejadian. Saat itu, beliau merasakan ada sesuatu yang dahsyat akan mereka tempuhi. Firasat pegawai bomba tersebut ternyata benar. 8 jentera bomba telah digerakkan ke kawasan kejadian. 50 anggota bomba pula telah bertungkus lumus mengawal api daripada terus marak. Namun, tidak mudah untuk mengawal sesuatu yang berada di luar kawalan. Pihak bomba juga telah mengalami pelbagai cabaran seperti tekanan air terlampau rendah, angin kencang, jarak pilih air yang jauh serta beberapa letusan telah menyebabkan gangguan kepada operasi tersebut. Selepas 2 jam bertungkus lumus, barulah pihak bomba berjaya mengawal api daripada terus merebak ke rumah yang lain. Operasi menyelamat tidak sampai di situ sahaja. Pada hari ketiga operasi dijalankan, jam 2.30 petang, hujan turun dengan lebatnya selama lebih kurang 1 jam. Keadaan tersebut telah menyebabkan berlakunya tindak balas kimia serta pelepasan gas beracun. Akibatnya, 200 anggota penyelamat diarahkan meninggalkan tapak kejadian. Lebih 50 anggota daripadanya telah mengalami masalah sukar untuk bernafas serta gatal-gatal pada tubuh badan. 11 hari selepas kejadian, aktiviti mencari mangsa masih belum dilaksanakan. Ini kerana terdapat laporan yang menyatakan masih terdapat 3 tempat simpanan mercun di bawah kilang tersebut masih belum ditemui. Pihak bomba dan anggota penyelamat terus berjaga tempat kejadian sepanjang masa untuk mengelakkan daripada letupan terus berlaku.
Untuk mengesan tapak stor simpanan yang ada di bawah kilang, pihak berkuasa telah mendapatkan bantuan daripada salah seorang pekerja kilang itu. Salimah Cik Man yang ketika itu berusia 19 tahun masih berada dalam rawatan hospital dan trauma. Namun, beliau tetap menggagahkan diri ke tempat kejadian untuk membantu pihak penyelamat mencari stor simpanan. Dalam masa 15 minit, hasil bantuan Salimah, mereka telah menemui stor tersebut. Saat stor itu dibuka, mereka menemui kuantiti belerang yang berpotensi untuk meletup sebanyak 30 tan. Pihak bomba terus menjalankan tugas dengan menyejukkan bahan bakar itu. Menurut pegawai bomba Hamzah Buyuk, masih terdapat 180 tan belerang ketika itu. Pihak mereka sedaya upaya menyejukkan semula bahan bakar tersebut kerana dikhawatiri akan meletup pada bila-bila masa. Setelah itu, belerang tersebut telah dihantar semula ke tempat asalnya, iaitu negeri China. Rentetan daripada kejadian dahsyat ini, pihak kerajaan telah mewujudkan satu undang-undang baru berkaitan keselamatan untuk pekerja. Parlimen telah meluluskan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994. Selain itu, pihak kerajaan juga telah mengharamkan bahan bakar mercun dan bunga api di seluruh negara. Hampir 2 dekad kejadian Hiroshima Sungai Buloh ini berlaku. Namun, kesannya sangat besar dan mendalam buat seluruh negara. Diharapkan setiap daripada kita mengambil iktibar daripada kejadian ini. Percayalah pada kata pepatah, api kecil menjadi kawan, bila besar menjadi lawan. Sekian sahaja Syok Dedah untuk episod minggu ini. Teruskan bersama Syok untuk cerita-cerita yang lebih menarik pada minggu akan datang. Download aplikasi Syok secara percuma di App Store dan Play Store. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.